Assalamualaikum. Hari ini kita sambung lagi bab kanser dan sihir. Ya. Tengok topi saya dah berubah warna dah. Jadi satu hari yang lain. Jadi saya nak ceritakan sedikit tentang apa yang telah saya alami. Ada lebih kurang setahun lepas lah. Seseorang dari negeri Pahang, dia kena kanser usus dah tahap yang membimbangkan lah. Itu tahap 4. Bila saya buat scan, nampak ada penanggal. Saya tanya dia, ada tak rasa kesan kaki, ibu jari kaki rasa macam kena gigit? Dia kata ada. Jadi kerja jin penanggal ni, kita tak nampak dia, tapi dia gigit ibu jari itu, isap darah. Jadi apabila berlaku perkara begini, ialah yang tak nampak tapi boleh dilihat dengan akal. Kita kena cepat-cepat buat perlindungan diri kita dengan cara hikmah Allah SWT. Allah bagi kita banyak ilmu untuk melindungkan diri kita, tapi bermula dengan solat hajat dulu. Lepas tu isteri dia pula kekurangan darah. Bila dibuatnya letih, lesu, pucat muka, bila dibuatnya ujian darah, dapat dilihat hemoglobin pada paras 3. Sepatutnya hemoglobin tak boleh jatuh bawah daripada 11. Tahu tu apa dia hemoglobin? Hemoglobin ni ialah plasma darah. Dia tak boleh jatuh bawah daripada 11, tapi 3. Saya suruh dia rushkan isteri dia ke hospital dengan ambulans. Pergilah rushkan. Dan hospital tu masukkan 2 pint darah. Tengah hari tu. Keesokan harinya tengok masih dekat tahap nombor 3. Mana hilangnya darah tu? Ini yang kita kata pelik bin ajaib. Saya banyak gunakan perkataan-perkataan ini supaya nak memberitahu kamu perkara yang kamu tak boleh lihat. Ingat kamu ni mata dihijab. Apabila mata dihijab, kamu tak nampak. Kadang-kadang mungkinlah kamu nampak kelibat-kelibat ke, kan? Kamu tak nampak dengan betul. Dan perlukan orang kasyaf untuk melihat ke dalam alam ghaib. Dan perlukan ilmu laduni untuk berlawan dengan jin-jin ni. Kalau saya nak ceritakan tentang rupa jin ni, kamu akan geleng kepala lah. Jadi bila darah dah tak ada, doktor tambah lagi. Itulah kisahnya orang yang kena sihir. Dia ni sebenarnya kena sihir. Yang suami dia ni, yang penanggal gigit dekat ibu jari kaki tu. Saya pun pelik tengok kerjanya bukannya kerja yang menyusahkan orang. Kalau polis tu, yelah, ada polis dia buat kerja anti dadah, kena sihir. Kalau orang-orang yang tak suka ni kan, macam pekerja penguat kuasa ni, ada sampai penguat kuasa di ni saya tak boleh cerita lah sangat nama dia, penguat kuasa di Kementerian Pelancongan. Dia saman satu syarikat. Memang dia kena sihir. Jadi benda-benda ni lah kita kena berjaga-jaga atas tugas-tugas kita. Kita nak buat kerja yang betul, tetapi manusia macam tu, dia geram. Itulah dia. Saya selalu ingatkan orang, kalau orang tu geram, dia nyanyi lagu Tulang Anjing Hitam. Tahu apa dia tulang anjing hitam tu? Saya buat kelakar. Nampak saya ni jenis-jenis yang tegas, tapi kadang-kadang adalah saya buat kelakar sikit. Tulang anjing hitam tu namanya Black Dog Bone. Black Dog Bone ni dia nyanyi lagu Geram jangan engkau geram, geram bermacam ragam. Jadi kalau kita apa-apa pun kita kena banyak bersabar, jangan geram.
Jadi di situlah kita tahu kisahnya orang kena sihir. Jadi pertama kali kalau kena sihir, rasa macam-macam lah, muka gatal lah, badan lenguh lah, ya. Kita tak nampak, gunakan ya kelebihan orang kasyaf. Dia ni kasyaf sebab karomah. Dia ni karomah sebab ilmu laduni. Dia ni ilmu laduni sebab bersihnya hati dia. Ya, memang Allah dah pilih dia untuk menolong orang. Ya. Jadi kita gunakan, tengok, dan jika ada masalah sihir, yang pertama kali gunakan ilmu Allah, buat solat hajat. Ya. Tak susah, tapi sebelum nak minta tu, ya, ada susunan dia dulu. Pertama kali susunan dia, ini saya ajar ya. Buat ya tahajud. Sebelum buat tahajud tu, mandi hadas besar. Ya, sebersih-bersihnya. Ya, jangan terus bangun terus buat solat tahajud. Mandi hadas besar. Bersih-bersihkan badan dengan persalinan, ya. Ya, sebab kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Pakai baju yang bersih, ya. Kalau telekung tu telekung yang bersih. Janganlah telekung dah tak basuh dalam 1 bulan. Bau apa? Ya. Banyak orang begitu, dia tak sedar kat mana dia punya kesilapan. Buatlah tahajud. Kalau biasa 2 rakaat tu, buatlah. Ya. Para wali Allah dia buat 9 rakaat, 1 witir. Ya. Lepas tu mula sedekahkan Fatihah. Kalau larat mengekang mata, bacaan sebanyak 113 kali. Hadiahkan kepada arwah-arwah yang telah pergi, ya, arwah ayah, arwah datuk, ya. Hadiahkan kepada para malaikat, ya, para rasul-rasul, ya. Biasanya orang buat dalam 113 kali, 2 jam. Faham, ya? Lepas tu baru buat zikir. Zikirnya senang aja. Ya. Istighfar, astaghfirullah al-azim. Itu 1000 kali. Syahadah. Tahu kan syahadah? Lepas tu selawat atas Nabi. Ya, syahadah 1000 kali, selawat atas Nabi 1000 kali, dan la hawla wala 1000 kali. Ya, habiskan tu. Dan zikir nama Allah. Tak ada salah akidah. Kita nakkan Allah dekat dengan kita, kita panggillah nama dia. Ya. Faham? Macam budak kecil, mak dia tak bagi dia makan aiskrim. Dalam bahasa Inggeris, ini London speaking sikit, ya. Kalau nak London speaking, kena makan belacan sikit, ya. Budak kata, "Mami, I want the ice cream." Mak dia kata, "No." "Mami, I want the ice cream." Mak dia kata lagi, "No." Lepas tu, ya, "Mami, please, please, please." Dia minta lagi. Mak dia kata, "No." Dia kata, "Mami, please, please, please." Dia nak menyanyi, nak manggil. Lepas tu lah tengok, dia dah makan aiskrim. Pandai budak tu minta dengan mak dia. Supalah kalau kita nak menghadap Allah, kita nak minta, ya, kita kena mengekang mata. Ya, mengekang mata tau. Pada peringkat dekat subuh tu, malaikat turun angkat doa kita. Itu dia rahsianya. Ya. Mengekang mata ni macam P. Ramlee menyanyi lah. Ya, video saya ni hari ni banyak menyanyi. P. Ramlee menyanyi, "Berkorban apa saja." Ya, kita kena berkorban. Ya, zikir nama Allah. Zikir Allah, Allah, Allah. Ikut dengan rentak degup jantung. Ya. Lepas tu buat solat hajat. Tapi sebelum solat hajat, buat solat taubat. Ya. Mohon dengan Allah pengampunan. Ya, Nabi beristighfar lebih daripada 70 kali sehari. Ya. Mohon.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mohon. Ya. Lepas tu buat solat hajat. Biasanya nak buat 2 rakaat boleh, ya. Kalau para wali dia buat sampai 6 salam, 12 rakaat. Minta, yakin. Kalau tak yakin, ya, Allah tak dekat dengan kita. Kena yakin. Kalau tak zikir, Allah tak dekat dengan kita. Zikir, minta. Dan dia akan resonan, dia lantun-lantunkan bunyi, ya, gelombang tu masuk ke alam yang mana Allah boleh dengar. Ya. Zikir. Ya. Kalau tak nak zikir cara orang kata suara, boleh zikir dalam hati. Tak ada masalah. Ya. Allah masih mendengar. Allah Maha mengetahui. Nanti yang awak kata Allah Maha mengetahui, Allah Maha berkuasa. Ya. Siapa yang Maha berkuasa? Allah. Yang takut-takutkan dengan benda ni kenapa? Ya, minta dengan dia. Itu saja pesanan saya hari ini. Nanti kita masuk ke dalam bab kanser pula. Baik. Assalamualaikum.